Kekejap. So soalan 1 panjang lengkok gunakan saja rumus. Okey, unit radian gunakan rumus max tambahan, dapat jawapan ini ya. Okey, soalan B, idea kamu ialah luas seto tolak luas segitiga, betul. Tapi ada salah pengiraan Kita mula, cikgu mula dengan luas okey. So Khairul apa yang dia buat, dia tukar dia kepada unit darjah. So bila tukar kepada unit darjah 72, so kamu boleh gunakan rumus matematik lah Boleh gunakan rumus matematik ataupun kalau siapa nak gunakan rumus setengah, sorry susah dia nak makan. Setengah J kuasa 2. Okey, sabarlah theta. Kalau siapa nak gunakan ini pun boleh. Tapi untuk theta ini kamu gunakan unit radian lah kamu gunakan unit radian lah. Maksudnya awak gunakan 2/5 pi untuk sudut inilah pun boleh. Jawapan serupa je Okey, kalau jawapan ada beza sikit belakang tu sebab berkandung kepada pi apa yang awak gunakan lah. Macam Khairul gunakan 22/7, so dia nilai dia macam ini. Ada di antara kamu 62.83. Sesuka hatilah boleh. Sebab soalan ni tak kata pi tu berapa. Okay, lepas tu kita tengok nak dapat luas segitiga Okay, ini sebenarnya ramai lakukan kesalahan ini. Kalau tak tak, ini okey rasa. Okay, luas segitiga. So, kalau kamu tengok dalam gambar raja cikgu, dalam gambar raja cikgu segitiga macam ini kan. Sorry hari ini tak berapa cantik O, A, B. Okay. So sudut 36 darjah di sini. Okay, ini tempat 36 darjah Cikgu buat tik sajalah, cikgu susah nak tulis. Okay, tempat 90 darjah di sini. So kalau kamu gunakan sin 60, okay, yang masuk awak X ini ialah sini sampai sini lah ini ialah X. Okay, so dapat jawapan ini. Okay, lepas itu gunakan tangent. Gunakan tangent boleh dapat jawapan ini. Hanya ada berapa di antara kamu buat round off terlalu besar Kalau dapat 8.0907 tak boleh bagi cikgu 8.1. Sekurang-kurangnya 2 tempat perpuluhan 8.09. Itu sebabnya siapa kalau bagi saya 8.1 tu awak punya jawapan tu cikgu akan minus 1 mark So dapat kamu sudah dapat dapat dan tinggi dia kamu darat. Okay, kita darat 2 sebab ada 2 segitiga satu segitiga bawah ini, satu segitiga atas ini. So kamu darat 2 dapat jawapan ini. Lepas itu kamu tolak. Okay, kamu tolak. Okay, so kamu dapat jawapan ini. Ataupun ada orang 15.28, ada orang 15.27 lah sebab bergantung kepada round off yang kamu lakukan Okay, sebenarnya soalan segitiga ini kamu pergi jalan yang jauh. Kamu sudah belajar penyelesaian segitiga kan? Kenapa kamu tidak gunakan rumus ini? Cikgu tak kata Khairul salah. Hanya awak buat kerja yang sangat panjang. Kenapa tak gunakan rumus ini Sebenarnya rumus ada kan, petua kosinus. Awak tahu ini 10, awak tahu ini 10, awak tahu ini 72. Kenapa tak gunakan formula setengah AB sin C? Rumus ada kan? Sekejap. Setengah, iyalah. Kalau sebenarnya rumus yang terakhir, rumus 24. Setengah AB sin C. Sebenarnya tak payah buat begitu panjang. Gunakan rumus setengah AB sin C terus dapat markah. So, sebenarnya awak buat banyak-banyak ini cukup bagi 1 mark aja. Cukup bagi 1 mark saja di sini. So, okay. So, ini dapat markah penuh lah Ini dapat markah penuh. Hanya masa digunakan panjang sikit lah. Dan ada berapa di antara kamu cikgu tolak 1 markah sebab round off besar itu. Bila awak round off besar, nilai ini lari sikit, cikgu akan tolak markah lah. Okay. So soalan 1 ada, kalau siapa nak tanya dia punya, dia tak nampak apakah kesalahan dia, terus sekat cikgu cakap aja Kita pergi kepada soalan 2. Okay, ini ialah soalan pembezaan.
So mula-mula kita lakukan pembezaan 3/2 H kuasa 2 tambah 1. Ada berapa orang yang belakang ini pembezaan salah Okey. So soalan ni kalau kamu tengok ialah kadar. Kalau suatu kadar perubahan, ambil persamaan, lakukan pembezaan, gantikan nilai. So di sini cikgu bagi nilai dia tinggi dia ialah 2, so dapat 7. Okey. Lepas tu ramai kamu silap ini. Okey. Ada dua kesalahan yang mungkin dilakukan. Okey, macam Khairul dia pupuk negatif, ini sudah betul. Okey, mungkin awak kata cikgu dalam soalan itu 5 tu cikgu tak pupuk negatif kan? Tapi kalau awak baca ayat itu, dia kata Siti menggunakan pengetuk minuman untuk minum air. So kalau dia minum air dalam kelas itu akan bertambah ke berkurang? So dia akan berkurang. Itu sebabnya kita kena pupuk negatif. Kalau kamu letak 5, maksudnya air masuk ke dalam. Sebenarnya cikgu kata soalan kalau melibatkan kadar perubahan, awak berhati-hati. Kamu kena taksirkan benda ini bertambah ke berkurang. Sebab kadang-kadang dia tidak gunakan istilah itu. Sebab dia hanya kata dengan kadar ini. Dan awak kena fikirlah kalau dia nak minum, isi padu dia kurang. So sepatutnya kena pupuk negatif. Tapi satu lagi awak miss 5 ini. Kalau kamu tengok unit dia ialah sentimeter padu. Sabarlah tulisan ni. Sentimeter padu per saat. Kalau ini ialah sentimeter padu, so yang cikgu bagi ini tak mungkin ialah DHDT. Kalau DHDT ialah kadar perubahan tinggi. So yang cikgu bagi ini sepatutnya ialah kadar perubahan isi padu. Okey. Lagipun kalau kamu tengok soalan ini nak kadar perubahan tinggi. Kalau ikut Khairul tulis, yang awak cari ini ialah kadar perubahan isi padu. Sebab ini maksudnya kadar perubahan isi padu. Boleh So untuk soalan ini sepatutnya sepatutnya kamu buat ialah, okey sabar. Okey, sepatutnya awak buat DV. Kejap, cikgu tukar tempat tulis tengok okey sikit. Ini elok sikit kot. So sepatutnya ini ialah tembok pula. Okey, dv dt sama dengan dv dh darab dh dt. Okey, yang kita nak beza itu di tengah-tengah dan kita tahu jawapan dia ialah mana pergi ni? Alamak. Cikgu nak buat apa? Mana pergi itulah? Yes. Okay. So ini ialah dv dh. So depan ialah dv dt. Belakang ialah dh dt. Belakang ialah dh dt. So bila cikgu bagi, ini kita sudah tahu jawapan dia ialah 7. So antara dua ini, so kalau awak baca sebenarnya yang cikgu bagi ialah ini. Inilah negatif 5, inilah yang ditanya oleh soalan. Bukan tiap-tiap kali cikgu akan tanya yang tepat. Cikgu mungkin bagi depan, tanya belakang. Mungkin bagi belakang, tanya tepat. So, baca soalan So, untuk soalan ini, dua tempat kita tahu. Yang cikgu bagi ini ialah tepat. Satu ialah daripada unit dia. Sebab awak nampak sini sentimeter padu. So, ini mesti kadar perubahan isi padu. Tak mungkin ialah kadar perubahan tinggi. Kedua yang awak boleh tahu sebab awak tengok soalan. Soalan nak kadar perubahan tinggi. Bukan kadar perubahan isi padu. So untuk soalan ini salahlah di sini ya. Okey, kejap cikgu nak balik. Sekejap ya, cikgu nak balik. Okey. So boleh So ini jawapan salah lah ya. So di sini cikgu akan angkat rumus awak pun salah lah Cikgu akan angkat rumus awak pun salah. So awak akan dapat wamak di sinilah. Okey, soalan B.
Okey. Ini ialah persamaan normal. Persamaan normal ialah pembezaan aplikasi pertama. So kita ambil persamaan ini, lakukan pembezaan. Sorry, tak keluar lagi. Ini dia. So kalau kamu tiba-tiba nampak dalam exam, tiba-tiba ada satu tempat awak rasa awak betul, tapi cikgu tak semak, awak cakap dengan saya. Sebab selalu bila cikgu semak inilah. Okay. Dia lama baru keluar. Kadang cikgu sejalan baru dia keluar. Okey. Boleh So kita sepatutnya ambil persamaan, lakukan pembezaan. So di sini Khairul sebenarnya sini awak perlu lakukan pembezaan kan. Sini masih Y lagi kan. Awak lakukan pembezaan di sini. So dy dx sepatutnya tulis di sini Ayah. Okey. dy dx sepatutnya tulis di sini So ini ialah bentuk, sebenarnya kalau kamu nak gunakan rumus kuasa boleh tau, rumus yang kelima. Tapi kamu sebab ini kuasa 2 je. So kalau awak nak kembangkan dulu, okey. Lepas itu baru awak kamilkan pun tak ada masalah Janji awak kamil dengan betul, cikgu bagi wamat. So persamaan lengkung ambil persamaan, lakukan pembezaan, gantikan nilai X. So titik kita ialah 18, so cikgu gantikan 1, so cikgu dapat 24. Tapi kamu kena ingat 24 ini ialah keturunan tangent ataupun keturunan lengkung. Cikgu nak normal kan? So kita kena buat M1, M2 sama dengan -1 untuk tapak ini. Ataupun awak boleh pakai saja hari itu cikgu tulis itu ialah -1 per dy dx pun boleh. Janji dapat jawapan ini. So awak diberi markah lagi. Okey, lepas itu kita nak bentukkan persamaan. So tahu titik dia 18, tahu keturunan dia -1 per 24. So kita kira saja aplikasi kita. Lepas tu kita tulis persamaan. Okay, so di sini betul lah Apalah Itu sebabnya kamu punya kertas kenapa tulisan macam budak kecil Sebab cikgu punya pen dalam software ini tak berapa makan. Okey, kita pergi kepada soalan 3. Kejap, cikgu kecilkan sikit. Okay, cikgu tengok idea dulu Okey, Khairul kamilkan 0 sampai 6, 0 sampai 1, kemudian 5 sampai 6. Okey, 0 sampai 6 sebab kamu nak. Sebenarnya ada berapa orang buat macam ini? Tak salah, hanya panjang ceritanya. Okey, awak buat 0 sampai 6 sebab ini kan. Awak nak cari semua ini. Yang ini awak buat 0 sampai 1. Maksudnya awak nak kawasan ini. Beri yang ini awak buat 5 sampai 6. Kenapa pupuk modulus Khairul, kenapa you pupuk modulus Dia masih di atas kan? Ayah. Memang awak dapat jawapan positif pun kan. Tapi letak modulus cikgu tak tolak markah lah Hanya tak perlu sebenarnya. Okey, cikgu nak kata awak buat 3 ini. Lepas awak buat apa? Cikgu tengok kejap. Okey, lepas ini awak buat kerja ini. Kerja ini. Sebenarnya ramai kamu buat macam ini Cikgu nak tanya kamu, balik ke sini Untuk 3 ini, kenapa kamu tak terus kamilkan? Terus kamilkan saja 1 sampai 5. Kalau kamu terus kamilkan 1 sampai 5, maksudnya yang awak dapat ialah kawasan inilah. 1 sampai 5. Terus kawasan ini. Tak payah 0 sampai 6. Sebab dia merupakan lengkung yang sama kan. Dan tak ada masalah positif negatif. Kalau sebab awak rasa ada masalah negatif, memang awak kena buat macam inilah. Tapi sebenarnya soalan ini yang cikgu nak ini aja sebenarnya. Okey. Kamilkan daripada 1 sampai 5. Kita boleh terus tapak kawasan inilah, terus tapak kawasan ini. Tapi macam Khairul buat ini, cikgu pun tak tolak markah. Cikgu pun tak tolak markah So asalkan idea awak betul, kamiran awak betul, cikgu tapak wamat di sini. Kemudian awak punya idea betul, cikgu akan bagi markah. Okey. Lepas itu, yang tengah-tengah lagi yang ini ialah segi 4, 20. Okey, betul. Lepas tu awak tolak. So, okey awak dapat full mark untuk ini.
hanya panjang sikit awak buatlah. Okey, dan ada berapa di antara kamu, okey, ada berapa di antara kamu ambil ini, lepas itu kamu kata kamu tolak trapezium. Tak boleh sebab kalau kamu tengok untuk yang awak masuk trapezium ini ialah kawasan ini kan, sorry tulisan tak cantik. Okay. Yang masuk awak trapezium awak kawasan ini kan. Tapi kalau kamu tengok kawasan ini, sisi ini garis lurus. Sisi ini garis lurus, tapi sisi ini sebenarnya bukan garis lurus. Ini bukan garis lurus. So awak tak boleh kata dia ialah trapezium. Boleh tak boleh kata dia ialah trapezium. Sebab dia kawasan situ ada sisi yang bukan lurus. Begitu juga begitu juga untuk ada di antara kamu bila kami kan 0 sampai 1. Nanti bagi padam kejap. Lebih kurang lah kalau sorry lah sikit. Awak punya kertas kena conteng sikit. Balik sini Okey, contohnya untuk kawasan ini dan kawasan ini ada berapalah seorang kedua orang di antara kamu pakai luas segitiga. Tak boleh sebab untuk luas segitiga, okey, bawah tapak okey sebab garis lurus. Tinggi ini okey, garis lurus, tapi sini ialah lengkung. Sini ialah lengkung, dia bukan garis lurus. So bila dia ialah lengkung, tidak boleh gunakan rumus segitiga. Nak gunakan rumus segitiga, nak gunakan rumus segi empat, kena pastikan semua sisi awak ialah garis lurus. Walaupun dia nampak macam lurus, tapi tak lurus lagi. Sebab kita tahu dia ialah sebahagian daripada lengkung. Boleh So soalan A, okey, dapat 5 markah. Walaupun idea ini panjang sikit, tapi cikgu tak tolak markah. Betul. Boleh diterima dalam exam. Apalah. Boleh diterima dalam exam. Okey. So kita pergi kepada bahagian B. Okey, bahagian B, berapa orang rumus kamu pi hilang, rugi betul. Pi kamu hilang dan berapa orang lagi cikgu sudah katakan kalau luas kamu sendiri buat keputusan. Sepatutnya ds ke dy. Tapi kalau isi padu soalan ini kata diputarkan pada pasi y mesti dy. Siapa pakai saja ds, cikgu terus tak bagi markah. Okay, so ini kesalahan, berapa kesalahan cikgu nampak? Ada yang lupa pi, ada yang tak gunakan dy, gunakan ds, dan satu lagi kumpulan yang salah ialah ini. Okay, so yang nak masuk sini ialah x kuasa 2. So kita ada y kuasa 2 so kita ada y, persamaan yang dia bagi y kuasa 2 sama dengan 2x. So x akan sama dengan y kuasa 2 per 2. Tapi soalan nak x kuasa 2. Bila dia nak x kuasa 2, maksudnya ini cikgu akan kuasa 2 kan? Ini cikgu kuasa 2 kan? So sebelah sini dapatlah ini y kuasa 2 per 4. Ada berapa di antara kamu atas itu tak kuasa 2, bawah je per 4. So bila keadaan ini, cikgu tak dapat bagi markah lah So berhati-hatilah ini bagi saya awak sebenarnya sudah tahu, tapi cuai. Tapi cuai lah, itu yang menimpakan banyak markah hilang pi hilang ini. Sebenarnya bila pi hilang, cikgu langsung tak bagi markah sepatutnya lah. Tapi cikgu bagilah sebab tengok sini awak sudah buat betul, tutup mata bagi sikit markah. Okay, so di sini sudah dapat betul. So idea betul, 1 mark. Cikgu akan bagi 1 mark. Sudah boleh fikirkan rumus yang betul dan masukkan benda semua betul. Sekarang cikgu akan bagi markah kalau kamiran kamu. Okay, so kalau kamu tak biasa buat per 4 ni, sebenarnya boleh macam Khairul buat. Tukar dia kepada nombor perpuluhan. Maka awak nampak ini ialah rumus 3. AXN. So awak buat benda ini. Okey, tak ringkaskan ini pun tak apa. 0.25 per 5 sebenarnya boleh ringkaskan jadi per 20 di bawah. Tak ringkaskan pun tak apa. Ataupun ada di antara kamu buat 0.05. Cikgu terima aja. Tak ringkas pun tak apa sebab lepas tu kita ganti nilai. Okay? So kamiran betul, cikgu akan bagi markah. So masukkan 4, masukkan 0, inilah jawapan kamu. So di sini dapatlah 3 mark. Tadi 5 markah kan?
So dapatlah markah penuh untuk soalan ini. Okey. Lepas tu kita pergi kepada soalan 4. Okey, soalan 4. Cikgu susun gambar letak dalam bingkai ini, kemudian susunan dari atas sampai bawah. Susunan penting. Susunan penting. Kita nak macam nak pamerkan gambar kan. Macam mana awak nak susunkan benda itu. So ini sebenarnya ialah soalan pilih atur. Soalan pilih atur. So kalau cikgu nampak C, cikgu tak bagi markah lah ya. Ini ialah soalan pilih atur. Okey, soalan kenapa kecil ya? Kejap boleh ya? So C cikgu tak bagi markah lah ya. Sepatutnya ialah P. Kalau awak letak P, yang awak tekan itu sudah betul lah. Okey, soalan P, cikgu tanya berapakah kod yang dapat dibentuk? Soalan pilih atur juga untuk semua huruf dalam perkataan ini. So kalau kamu tengok perkataan ini ada objek secaman. M wujud 2 kali, A wujud 2 kali, T wujud 2 kali. So sepatutnya rumus kamu ada bahagian bawah ini. Lepas tu awak kira dapat jawapan. Tidak perlu tunjukkan 9 kali, 8 kali, 7, tak payah sebab soalan ini tidak sekat awak pakai kalkulator. Okey, lepas tu kita pergi kepada C. Okey. So C nak bentukkan 3 digit saja daripada huruf ini. Kalau huruf itu ialah nombor genap. So belakang mesti 2, 4, 6, 8. Okey, nak melebihi 600 depan mesti 6, 7, 8. Dan kalau kamu tengok soalan ini, nombor 6 ini nombor 6 ini ada di belakang juga. Dan nombor 8. Nombor 8 pun ada di belakang. So dia sebenarnya repeat. Dia repeat. Ada 2 nombor. So di sini kita kena buat case lah sebab dia ada pendinding. Tak boleh terus 3, belakang 4, depan 3 cara, belakang 4 cara. So kita boleh letakkan depan, kita pun boleh letakkan belakang. Khairul punya style ialah dia letakkan depan. So 6, 7, 8. Case 1 kalau 6. Case 2 kalau 7, case 3 kalau 8. Okey. So kalau depan ialah 6, belakang tak boleh 6 lah. So hanya ada 2, 4, 8. So sini 1, sini 3 betul. Dan ramai lagi kamu silap ini. Ini sepatutnya 5 sebab semua kita ada 2, 4, 6. Kita semua ada 7 nombor. Kita ada 7 nombor. 1 sudah letak di belakang. Satu sudah letak di depan dan 1 sudah letak di belakang. Kita ada 5 lagi. Okay, ramai daripada kamu ingat, okay, cikgu sini sudah letak 1 nombor. Belakang ini letak 3 nombor. Maka saya tinggal lagi 3 nombor. Salah Dia ada 3 cara letak. Dia ada 3 cara letak. Akhirnya kita letak 1 saja. So sini sepatutnya 5. Boleh So Khairul buat betul lah 5 betul lah So sini awak dapat 15. Dan kalau case 2 kita letak 7, belakang okey lah, semua nombor okey. So ini jadi 4 lah. So dapat 20. Kalau case 3, 8, belakang tak boleh 8. So macam ini betul lah So dapatlah 15. So 3 cara ini kita jumlahkan, dapatlah 50. Dalam exam tolong tulis macam mana awak dapat 50 ini. Apa tambah apa tambah apa. So di sini betul lah, kamu dapatlah 3 markah. Okay, soalan D. Ada berapa cara nak jawab soalan ini? So dia ialah soalan gabungan. Dia ialah soalan gabungan. Okay. Bahagian A 5 pilih 4, bahagian B 5 pilih 3, bahagian C 3 soalan pilih 1. So betul, dan hubungan mereka ialah darab bukan tambah. Sebab habis ini awak baru jawab 1 set soalan kan? Kalau awak buat tambah, maksudnya untuk kes pertama kamu hanya jawab bahagian A. Maksudnya contohnya, Khairul kali ini untuk soalan cikgu ada 3 bahagian. Untuk Khairul dia tak hanya jawab soalan bahagian A 4 soalan. BC dia tak buat. Kemudian kes kedua mungkin orang lain pula. Ataupun Khairul pada hari yang seterusnya. Dia buat soalan B saja dan pilih 3 soalan jawab. Kalau awak tulis tambah, kalau awak tulis tambah maksudnya dia hanya jawab A tak jawab BC. Dia jawab B tak jawab AC. Dia jawab C tak jawab AB. Tapi kita sepatutnya, Ahmad ini sepatutnya jawab ketiga-tiga kan. Habis jawab ketiga-tiga bahagian ni baru maksudnya dia sudah buat sekali soalan ini aja. Kertas soalan ini.
So hubungan sepatutnya darab so tapak 150. Tahu gabungan cikgu bagi wamat, tahu dia ialah darab dan boleh kira dengan betul cikgu bagi wamat So cikgu bagi 7 markah lah Cikgu bagi 7 markah, buang 1 markah untuk bahagian A. Untuk bahagian A. Okay, kita pergi kepada soalan 5. Ada apa terus sekat cikgu cakap Okay, soalan 5. Okay. Soalan 5, so kalau kamu tengok yang menerima vaksin COVID-19 itu dikira berjaya. So P awak 0.6, Q awak 0.4, betul lah. Okay, lepas tu yang minat cikgu sekurang-kurangnya 8 orang. So betul lah kita nak 8, 9 dan 10. So kita kira, okay, ada di antara kamu hanya buat 8 saja. Dan ada berapa pula di antara kamu tidak bagi cikgu 4 angka pererti Bila awak tak bagi 4 angka pererti, cikgu akan tolak markah Nilai ini betul ke? Tak Cikgu salah ke you salah? 10 C 10 kali 0.6 kuasa 10 kali 0.4 kuasa 0. Oh ya. Sebab awak ambil nak hilangkan dia macam mana? Okey, ini. Okey, betul sorry. Okey. So 4 angka perti dan awak kira dapat jawapan. Okey. Bukan maksudnya akhirnya 4 angka perti cukup. Awak kira ini, semua ini kena 4 angka perti. Okay. So siapa tak bagi saya 4 angka perti ni, belakang awak memang lari sikit, cikgu memang tolak markah lah. Tolak wamat sebab jawapan. Walaupun sini awak 4 angka perti, tapi sini awak tak bagi 4 angka perti pun tak boleh Cikgu rasa semasa latihan cikgu banyak kali ingatkan sudah. Okey, soalan B. Okey, soalan B, taburan normal. Kemudian cikgu bagi min, cikgu bagi sisihan piawai. Okey, so kita buat ajalah. So cikgu kata tidak melebihi 24, maksudnya kurang lah. Okay, kurang. So tapi ini bukan piawai. So kita ubah kepada piawai dulu. Lepas tu kita tekan kalkulator bagi jawapan. So ini betul. Okay, soalan 2. B2. Ramai orang, walaupun jawapan kamu betul, cikgu tak bagi markah sebab cikgu perlu tengok ini mesti lebih besar. Okay. Di sini mungkin kita tak boleh tengok sangat tentang perkataan minimum saja. Kamu kena faham sekarang ini ialah acara merentas desa. Okay. Kalau acara merentas desa, dia kata peserta itu tidak mencapai masa minimum. Maksudnya apa? Dia akan lari lebih daripada masa yang ditetapkan itu. Okay? Kamu kena faham soalan dah. Katakan sekarang kalau kita kita ada sudah lama tak ada sukan ini. Kita ada apa nama tak ingat. Kan apalah. Okey, contohnya kita lompat jauh. Bila kita lompat jauh, kita ada satu jarak minimum kan? Kalau kita kata pelajar itu tidak mencapai jarak minimum, waktu itu lebih besar ke lebih kecil? Dini tidak mencapai jarak minimum untuk lompat jauh. Kecil. Lebih kecil. So kamu kena tengok cerita. Kalau acara larian, dia kalau tidak mencapai, dia maksudnya dia sepatutnya lebih. Macam kita ada kan yang apa nama dia? Yang sebelum suka ada 3 aktiviti yang kamu kena join punya. Apa nama? Tak ingat lah. Acara apa Selalu sukan ada sukan, tapi sebelum sukan ada awal pok waktu PJ kan, pok sebelah petang punya. Ada 3 acara. 100 meter lompat jauh dengan lempar cakra. Itu acara apa? Tak ingatlah nama dia. Sukantara. Okay. So bila Sukantara kan kamu tengok, bila acara larian tidak mencapai masanya, maksudnya awak lari lebih daripada masa yang ditetapkan. Tapi bila lempar cakra dengan lompat jauh, kalau awak tidak mencapai, waktu itu maksudnya awak kurang daripada dia. So kadang-kadang awak kena faham cerita sikit. Sebab soalan ini ada sikit cerita. So di sini, ini ialah acara larian kan, melintas desa. So tidak mencapai maksudnya lebih.
So kita akan buat lebih kawasan kecil. So ini gambar raja dia. Ini gambar raja dia. So bila awak baca, awak bagi saya nilai ini. Awak bagi saya 0.772. Siapa yang letak lebih tak boleh compare sini. Kejap. Saya punya screen tu. Okey. Kalau siapa yang letak lebih kecil punya, kalau siapa yang letak lebih kecil punya, kamu punya gambar aja sepatutnya macam ini. Lebih kecil sebelah kiri kawasan kecil. Sebelah kiri kawasan kecil. Maka awak punya jawapan sepatutnya ini ialah negatif 0.772. So itu ada yang di antara kamu awak letak lebih kecil tapi awak tulis macam ini, awak tengok cikgu langsung tak bagi markah awak. Cikgu hanya bagi markah awak di kawasan ini 1 mark sahaja. Sebab tak matching dengan apa yang awak tulis di atas. Boleh So, sebab ada beberapa di antara kamu dapat markah, dapat ini betul pun, serupa macam ini. 27.72. Tapi awak tengok cikgu hanya bagi 1 mark di sini saja. Sebab ini. Bagi saya awak salah 2 kali. Sebab kalau awak letak lebih kecil, sepatutnya ini awak letak negatif dan awak dapat jawapan lain. Boleh Okay. So, Khairul punya betul lah lebih besar. Kemudian dia buat tukar kepada skor Z ini betul. Tukar kepada skor Z ini betul. Skor Z ini betul. Kira ini betul. So, sini boleh dapat 3 mark lah Penuh kan? Okay. So, dapat markah penuh untuk soalan inilah Pula pun susah. Okey, itu soalan 5. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan 6. Okey, so soalan 6 tak ada apa sebab hanya tulis ketak samaan saja. So pastikanlah biru ialah S, hijau ialah Y. Sebenarnya elok tulis macam ini supaya awak tak terbalik awak punya X, Y So bila dia kata tidak melebihi, so simbol ini betul. Okey, 2 cikgu kata jumlah. So jumlah maksudnya S tambah Y lah. Dan cikgu kata sekurang-kurangnya betul. Okey. Dan ini. Ada berapa di antara kamu salah? Sebab kalau kamu tengok bila cikgu kata sekeping warna biru itu 20 sen. Okey, 20 sen. Khairul try ni. Sini sepatutnya Y Okey. So 20 sen, 40 sen dan sini dia kata RM50. So awak ada pilihan macam Khairul dia buat ubah semua kepada RM. So sini masih 50 tapi 20 sen sudah jadi 0.2, 40 sen sudah jadi 0.4. Ataupun awak boleh tukar semua kepada sen. 20, 40, maka sini 5,000 pun boleh. Pun boleh. Tak payah tulis unit dia, ada di antara kamu pergi tulis 0.2S tanpa 0.4Y. Walaupun di sini awak tulis RM50 pun cikgu tak terima. Bukan. Awak tulis 20, 40, kemudian awak sini tulis RM. Cikgu tak terima juga Walaupun awak mungkin maksudnya awak nampak dia berbeza. Cikgu mesti tengok awak tukar unit itu. Dan sebenarnya jangan tulis unit di dalam ini. Tak payah tulis SEM, tak payah tulis RM. Cikgu tengok macam ini, macam Khairul tulis macam ini, cikgu tahu dia ubah kepada RM. Tak payah awak cakap punya. Kalau cikgu nampak siapa tulis 20, 40, 5,000, cikgu tahu awak tukar kepada SEM. Awak tulis unit di sini, nanti bila awak nak lakukan, awak lagi pening. Dan sebenarnya dari segi matematik, kalau awak tulis unit adalah salah untuk ketaksamaan ini. Adalah salah sebenarnya. Walaupun cikgu tak tolak, maka hanya cikgu kata tak payah tulis unit lah. Sebenarnya bila awak tulis ketaksamaan ini, awak tak boleh tulis unit dia. Tulis unit sebenarnya salah. Contohnya di sini awak tulis X keping tanpa Y keping lebih besar sama dengan 1,000 keping. Sebenarnya dari segi matematik, kalau cikgu tengok ketaksamaan ini, cikgu akan kata ketaksamaan ini salah sebenarnya. Hanya cikgu tutup mata bagi markah awak. Khairul sayang, try. Macam benda ini dia kena semua betul baru cikgu bagi 1 mark. So walaupun macam ini cikgu tahu try pun cikgu tak boleh bagi markah. Okay.
So soalan terakhir, cikgu bagi isi padu. So kita bezakan. Okay, kita bezakan tapak pecutan. Kita kamil tapak tapak sesaran dia. Okey, soalan pertama cikgu tanya pecutan awal. Awal maksudnya T0 dan dia nak pecutan. So kita ganti ke dalam pecutan tapak jawapan dia. Okey, sebenarnya markah pertama ini ialah markah ini Tapi sebab cara cikgu ajar kamu, so dia akan nampak di sinilah. Okey. B, cikgu kata dia julat masa bila dia berhenti. Berhenti maksudnya V sama dengan kosong. So awak masukkan awak punya V. Okey. Cikgu banyak kali ingatkan sudah T kali T, T kuasa 2, tengah-tengah ini sepatutnya ada satu baris Khairul. Okey. Nasib baik soalan ini sebab dia tengah uji kinematik, awak tak tulis, cikgu tak tolak markah. Tapi kalau ini ialah soalan yang berada dalam sistem persamaan, ataupun berada dalam soalan kuadratif iaitu tingkatan 4, tajuk 2 dan tajuk 3, kalau awak tidak tulis yang cikgu kata itu T kuasa 2 tolak 4, T tolak 5 sama dengan kosong, minta maaf sini tak ada markah sudah Nasib baik ini soalan kinematik, dia memang hanya bagi markah, awak tahu awak punya V ini sama dengan kosong, awak tahu jawapan ini, awak tahu pilih jawapan, awak selamat. Awak selamat. Tapi hati-hatilah, cikgu saya banyak kali ingatkan. Okey, soalan C, cikgu kata V bergerak ke kiri. So V lebih kecil daripada kosong. V lebih kecil daripada kosong dan kamu jangan lupa untuk ini sebelum nak buat graf senyum, awak punya A mesti positif. Awak punya A mesti positif. So sepatutnya kita ada ini. T kuasa 2 tolak 4 T tolak 5. So bila awak ubah semua tanda, simbol ini kena ubah. Lebih besar daripada kosong, maka kawasan lorek di sini. So bila kawasan lorek di sini, cara awak tulis jawapan ialah T lebih besar daripada 5. Okey? Sebab awak tidak ubah dia ke positif, awak nampak lebih kecil, awak tulis jawapan macam inilah. Okey, awak tulis jawapan macam ini. Tapi sebenarnya yang kita nak ialah lebih besar. Yang kita nak ialah lebih besar, bukan lebih kecil. So, itu kawasan yang kita pilih Itu kawasan yang kita pilih. Khairul satu memang awak pilih salah. Awak lukis gambar raja ini, awak kena lorek kawasan yang awak pilih baru gambar raja ini diberi markah. Faham Walaupun memang benda ini sudah salah lah. Hanya maksudnya dalam keadaan biasa, selepas awak lakar graf, awak kena lorek dulu, awak pilih bahagian atas ke, awak pilih bahagian bawah tu, baru tulis jawapan dia. Kalau tidak, sama macam awak tak lukis gambar raja ini. Cikgu tak dapat bagi markah kaedah kepada awak Boleh So di sini cikgu tak dapat bagi markah kepada kamu lah Okay, kita pergi kepada D. Okay, so cikgu kata jumlah jarak yang dilalui dalam 6 saat pertama. So kita mesti pilih bila T sama dengan 0 dan kita pun mesti pilih T sama dengan 6 dan tengah-tengah kita kena cari waktu dia pusing. Okay, waktu dia pusing dan sebenarnya kita tak payah buat. Tak payah buat, kita tengok saja jawapan 7B. Sebab tempat dia tukar arah ialah tempat dia berhenti seketika. Semua sifatnya V sama dengan 0. So awak sudah tahu jawapan dia ialah 5. So terus tulis saja. Okay. So lepas tu kita ganti ke dalam S kita lah. So T0, S0, T5, S100/3, T6, S ialah, kejap itu kalau kamu rasa ada tempat awak sepatutnya betul cikgu tak semak, cakap dengan saya, suruh cikgu tengok balik. Dia kadang-kadang sikit aja cikgu tak perasan benda itu tak ada. Kadang grow up, grow down. Okay, 40. Okay, 30. So kalau bila kita nak cari jumlah jarak yang dilalui, so sebenarnya ada dua lah. Yang ini bila kita ambil T0 dengan T5 itu ialah sebelum pusing. Okay, sebelum pusing punya jarak. So nombor besar tolak nombor kecil. So kalau kamu salah ambil pun tak apa, modular saja. Okay.
Lepas tu yang tulis yang seterusnya ini ialah selepas pusing lah Ialah selepas pusing. Okay. So awak dapat 10/3. Ada berapa di antara kamu buat 30 tolak 100/3. Kalau awak buat macam ini, tak payah buat padang apa pun. Tambah aja modulus, kemudian tulis jawapan positif. So sekarang jumlah jarak baru awak jumlahkan dia. So awak dapat 100/3 lah. Okay. 100/3. Kalau awak nak ubah kepada nombor perpuluhan pun boleh. Tak nak pun tak apa. Tak nak pun tak apa. Okay. Nak ubah, pastikan ubah betul lah So di sini dapat markah penuh lah untuk ini. So tolak markah untuk C saja Masuk jadi putih. Okey, dapat 8 markah lah Jumlah nanti cikgu buat So itu ini untuk perbincangan kertas ini. Ada apa nak tanya tak? So, gunakan masa yang ada. Jangan cikgu tengok, sekarang tengok markah aja. Cuba go through apakah kesalahan kamu. Okay, apakah kesalahan kamu dan ada tak cikgu salah jumlahkan. Awak jumlahkan semua nombor yang cikgu bulat itu. Kalau nombor itu tak betul, tolong cakap dengan saya. Sebut saja nama, kelas dan soalan keberapa. Apa masalahnya? Cikgu tak habis semak tak lengkap. Okay, ataupun awak kata jumlah markah tak betul. Cikgu akan buka file original cikgu untuk tengok balik. Sebab memang ada satu pelajar hantar kepada saya, dia kata dia hantar 3 muka surat. Tapi minta maaf lah, cikgu buka memang 1 muka surat aja. So saya pun tak boleh tolong dia, saya kata awak hantar cikgu semak aja. Tapi maka cikgu tak dapat record lah sebab lama sangat baru cikgu. Dia pun tak perasan sehingga cikgu pulangkan kertas. Dia kata cikgu kenapa wang 1 muka surat? Cikgu tak tahu, cikgu buka memang 1 muka surat. Nasib dia lah. Okay So ada apa nak tanya? Cikgu ambil kehadiran kejap. Stop record dulu